Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih kepada semua penonton-penonton setia Ummah Live yang sentiasa bersama dengan kami setiap hari Rabu jam 9 malam, di mana kami membawakan kepada anda sebuah ataupun topik-topik yang kita akan bersama-sama diskusi. Kepada anda yang ada soalan boleh tanya di ruang komen. Kami akan tanyakan kepada panel ataupun tetamu jemputan kami setiap minggu. Jangan malu-malu tanya soalan, tapi ingat soalan yang berkaitan dengan topik yang kami bawakan kepada anda. Okey, baiklah. Pada minggu ini kita akan membincangkan atau bawakan kepada anda seorang figura ataupun kita boleh kata seorang tokoh pahlawan tanah Melayu, iaitu Mat Kilau. Kenapa kami bawakan isu ini pada minggu ini? Kerana kita pun semua tahu filem tayangan Mat Kilau akan ditayangkan seawal 23 Jun 2022 di semua pawagam. Tapi hari ini kita tak akan membincangkan berkaitan dengan filem, sebab itu akan menjadi sebuah movie review. Tapi hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan Mat Kilau itu sendiri. Siapakah beliau? Apakah sumbangan beliau kepada negara? Benarkah kontroversi yang dicampakkan kepada beliau dalam penulisan buku sejarah berkaitan dengan tomahan daripada pihak British? Jadi pada minggu ini kami membawakan khas kepada anda seorang penulis novel yang sangat terkenal di Malaysia. Siapa kalau kami tak kenal Encik Abdul Latif bin Talib. Assalamualaikum Pak Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Ya tuan. Sihat tuan, alhamdulillah. Terima kasih. Masya-Allah. Dah makan dah tuan? Wah, sudah makan tuan. Walaupun usia Pak Latif ni dah saya rasa golongan veteran, tapi kita boleh lihat tenaga beliau, masya-Allah, sangat-sangat hebat. Ada apa-apa rahsia ke Pak Latif nampak sangat bertenaga, sangat muda ni? Tak ada rahsia tuan, cuma tak tahulah kenapa kalau katakan nampak bertenaga tu Allah kurniakan kena tenaga tu kan. Tak ada, cuma saya ni minat menulis. Saya faham. Saya sebenarnya sangatlah menceburui siapa-siapa sahaja, tak kisahlah, yang ada bakat dalam bidang penulisan, sebab saya memang tak reti Pak Latif untuk menulis ni. Kiranya kalau kita zaman sekarang ni, kita gunakan alat telefon bimbit kita untuk berhubung dengan orang pun, kadang-kadang saya tak tahu saya nak tak apa. Saya nak cakap je something. Tapi saya tak boleh sebab betul. Bagi saya siapa yang ada kepakaran, itu merupakan satu yang saya sangat kagum kepada sesiapa yang boleh. Lagi-lagi macam Pak Latif, dah karang terlampau banyak sangat novel. Untuk kepada anda yang siapa yang tak tahu, sebenarnya Pak Latif ni dah keluarkan terlampau banyak sangat novel. Antaranya Pak Latif ada mengeluarkan siri-siri buku berkaitan dengan Khalifah Khulafa' Rashidin. Ada juga sejarah berkaitan dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dan juga pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan siri pejuang Tanah Melayu. Betul Pak Latif? Betul tuan. Betul. Jadi kita nak membincangkan berkaitan dengan tokoh pahlawan Tanah Melayu ni, kita tak boleh sembarangan. Sebab benda ni ialah berkaitan dengan sejarah. Sejarah kita tak boleh nak ubah. Sejarah adalah satu perkara yang dah jadi, cumanya sesiapa yang ada ilmu berkaitan dengan itu, dia akan membuatkan dalam satu penulisan ataupun satu filem untuk kita paparkan kepada halayak umum supaya kita tahu siapakah yang pernah mempertahankan negara yang tercinta kita ini. Okey, baiklah Pak Latif. Sebelum saya membebel panjang lagi,
Kita tak nak buang masa, kita nak terus straight kepada topik kita pada malam ini berkaitan dengan tokoh pahlawan Mat Kilau ini. Boleh Pak Latif bagi sedikit orang kata penerangan siapakah tokoh pahlawan yang bernama Mat Kilau ini? Silakan Pak Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Mat Kilau ni sebenarnya tokoh pejuang Melayu yang pernah menentang Inggeris semasa menjajah tanah Melayu terutama di Pahang suatu ketika dulu. Berkenaan dengan Mat Kilau ni, dia lahir pada tahun 1847 macam tu lebih kurang kan, dan anak kepada Tok Gajah, dan nama beliau sebenarnya adalah Muhammad bin Rasul. Dan tokoh ni mula disebut oleh Allahyarham Tun Abdul Razak dalam tahun 1969 semasa kempen pilihan raya di Pahang. Pada masa tu orang dah nak tahu siapa dia Mat Kilau. Sebab masa tu info berkenaan tokoh ni masih kurang. Kemudian pernah juga disebut sempena kemerdekaan pada tahun tu. Mat Kilau. Jadi orang tertanya siapa dia Mat Kilau. Kemudian pada 26 Disember 1969, seorang tua yang umur dia dah 100 tahun lebih bertempat di Masjid Pulau Tawar mengaku yang dia adalah Mat Kilau. Jadi kerana nama itu pernah disebut oleh Menteri Kanan pada masa itu dan dia dah jadi perbualan masyarakat Melayu, jadi pengakuan tu cepat mendapat sambutan daripada rakyat Malaysia. Masing-masing teruja ya. Sehingga kan Menteri Besar Pahang pada masa itu Datuk Yahya bin Syed Muhammad Syed menubuhkan satu jawatankuasa untuk mengkaji kebenaran pengakuan tersebut. Dan setelah dibuat kajian, buat penyelidikan, maka akhirnya disahkan beliau memang Mat Kilau, bukan orang lain. Sedangkan Mat Kilau buat pengakuan tadi, tujuan dia kata dia bukan untuk nak mendapatkan kemegahan, nama tak, tapi tujuan dia kata dia sebab dia selalu galak kali kahwin sebab dia menyamar sama 70 tahun. Dia bimbang anak dia akan kahwin adik-beradik. Jadi kerana tu dia gunakan diri dia supaya anak dia tahu inilah dia ayah dia walaupun nama dia macam-macam kan. Jadi itu tujuan sebenar dia memperkenalkan diri dia. Itu kenaan dengan Mat Kilau yang boleh saya kongsikan sebagai permulaan. Terima kasih tuan. Okey. Baiklah, kepada penonton-penonton Rumah Live kita pada malam ini, sebenarnya ada kiranya kalau kepada anda yang ingin melawat makam Mat Kilau, makamnya ada di Pulau Air Tawar, Jerantuk, Pahang, betul tuan? Betul Pulau Tawar. Saya pernah pergi sana sewaktu nak menulis novel Mat Kilau. Pernah pergi sana tengok ziarah makam kubur dia dan tengok tempat kelahirannya di sana. Saya alhamdulillah berpeluang ya tuan untuk melawat makam tersebut dan masya-Allah saya rasa kenapa beliau digelar sebagai seorang tokoh pahlawan walaupun hanya daripada sebuah makam kita dapat lihat kenapa beliau sangat diangkat ataupun dimuliakan sewaktu zaman era penjajahan British itulah sebab betulkan saya Pak Latif kalau saya salah, beliau merupakan seorang yang sangat rapat dengan kitab Al-Quran pada waktu itu, betul Pak Latif? Dia ada berguru dengan banyak-banyak tok guru sewaktu itu kan? Ya, antaranya Haji Daud, nama guru dia, guru Quran dia lah. Yang mana dia mempelajari agama dan semasa menjadi pelarian tu beliau juga mengajak Quran kepada anak-anak di tempat dia menetap. Memang dia antara orang yang dekat dengan Al-Quran. Selain daripada sebagai seorang pahlawan, ada ilmu-ilmu persilatan, dia juga ada ilmu-ilmu Al-Quran pada dia. Dan dapat menyebarkan pada masyarakat pada masa itu. Walaupun dia sembunyikan siapa sebenar diri dia kan. Betul. Masya Allah, sebenarnya Mat Kilau ni bukan sahaja seorang tokoh pahlawan yang menentang tentera British yang cuba untuk menakluki tanah Melayu suatu ketika dahulu. Beliau juga merupakan seorang yang sangat saya rasa kita boleh kagumi dalam bidang ataupun dalam ilmu agama ini sebab beliau memang tidak lekang daripada bacaan Al-Quran dan beliau ada juga kepakaran dalam berzanji ataupun maulid tak silap saya, Pak Talib. Dia memang dalam
bidang agama pun dia hebat, dan bidang persilatan pun dia hebat. Jadi kehebatan dia tadi tu sebab tu dalam pelarian selama 70 tahun, dia menukar nama-nama dia macam ada nama Mat Siam, Mat Dahan, Mat Dadu, Mat Din dan Muhammad bin Ibrahim kan. Jadi pada masa tu dia banyak menyebarkan agama. Banyak tumpukan pada agama, bukan pada persilatan sebab dia bimbang orang kenal siapa dia. Jadi dia ambil kesempatan tadi tu untuk mengajar Quran kepada anak-anak, untuk maulid dengan orang ramai kan. Sehingga kan orang pada masa tu nama dia terkenal. Orang hebat di bidang agama juga. Jadi okay. Pada saya ya tuan. Teruskan Mat tadi. Jadi Mat Kilau ni kalau ikutkan sejarah hidupnya tu memang menarik. Sebab selain daripada sanggup menjadi pelarian selama 70 tahun kan, akhirnya dia buat pengakuan diri dia sebenarnya Mat Kilau. Dan setelah disahkan oleh jawatan kuasa yang menyiasat tadi, ditubuhkan oleh Kerajaan Pahang. Jadi kita tak ada ragu lagi dah, dialah Mat Kilau. Sebab dah disahkan oleh panel penyiasat tadi tu. Dan mengambil masa yang lama. Cuma sayangnya selepas dia diumumkan sebagai Mat Kilau, ada pihak-pihak kerajaan Pahang nak bagi dia imbuhan, nak bagi dia hadiah, tapi tak sempat terima sebab dia dah meninggal. Dia meninggal beberapa hari selepas diumumkan dia sebagai Mat Kilau yang sebenar. Dan pada masa tu saya ingat lagi, masa tu bila dah diumumkan oleh jawatan kuasa tadi mengatakan inilah dia Mat Kilau pahlawan kita, orang datang nak ziarah dia beribu-ribu satu hari, siang, malam, pagi, petang kan. Datang bukan saja untuk nak melihat, tapi ada yang cium tangan, ada yang peluk, ada yang sebab teruja dengan melihat pahlawan kita. Jadi tak putus-putus rumah dia dikunjungi orang. Sehingga kan pada masa tu ada yang kesal, patutnya kita biarkan dia berehat, patutnya dia dah uzur. Kenapalah dikerumun hari-hari, tak bagi langsung peluang dia rehat. Ada yang macam tu. Lepas dia meninggal, orang baru sedar kesilapan tadi tu. Tapi kerana teruja, masing-masing datang ramai. Dengar cerita tak putus orang datang ke rumah dia untuk ziarah. Jadi tapi walaupun betul lepas 40 tahun dia meninggal, namanya hampir dilupakan orang nama dia. Kemudian mungkin boleh saya ceritakan macam mana dapat idea untuk menulis novel ni ya. Saya pun nak tanya Pak Latif tadi tu. Satu orang pensyarah di UPSI iaitu almarhum Tuan Talib Samad. Dia buat kajian berkenaan dengan Mat Kilau dan dia hantar pelajar dia untuk nak buat kajian juga berkenaan tokoh tersebut di Pahang. Kemudian bila jumpa dengan saya, dia beritahu Pak Latif, kata dia, tulislah berkenaan dengan kisah Mat Kilau. Dia sebenarnya yang beri inspirasi pada saya untuk menulis kisah ni. Dia kata saya dah siapkan dia punya maklumat dia, fakta dia, dan saya akan tunjukkan tempat mana yang nak pergi ziarah ke Pahang. Kata dia macam tu sekali. Profesor Talib Samad yang bagi sokongan pada saya. Jadi saya pergi ke Pahang, tengok ziarah kubur dia. Kena saya pergi ke Kota Gelangi. Kota Gelangi tu tempat Mat Kilau pernah mendalami ilmu persilatan dia, dan dengan cerita di sana dia ada guru yang mengajar dia bersilat. Kota Gelangi itu memang satu tempat yang mengagumkan. Kalau siapa ada masa pergi sana tengok, tapi tak semua kawasan guru boleh dibuka sebab bahaya kata dia. Tapi pernah saya sampai ke sana untuk nak jejak sejarah Mat Kilau dan jumpa dengan waris dia, Cikgu Nor nama dia. Ada yang menceritakan berkenaan dengan siapa dia Mat Kilau dan bagaimana perjuangannya dan sebagainya. Jadi kalau nak katakan macam mana Pak Latif dapat idea tulis Mat Kilau ni, diilhamkan oleh Profesor Talib Samad, Allahyarham. Dan dia telah membuat kata pengantar kepada buku saya yang terbit pada tahun 2009. Sebenarnya buku Mat Kilau ni pertama kali saya terbitkan Tuan Baharudin tahulah tu, pada tahun 2009. Pada tahun 2009 terbit. Pada masa tu sambutan pada pembaca agak kurang berbanding dengan penganut Islam seperti Khalid Walid, Salahuddin Alayubi,
Ikramah Abu Jahal contohnya kan. Banding dengan pahlawan-pahlawan kita Melayu ni, sambutan pembaca tu agak kurang. Tapi selepas 13 tahun ya, dekat 15 tahun, sekarang terbit kembali semula Mat Kilau ni dengan bentuk cover baru dan ada penambahan, dan sambutan daripada pembaca tu alhamdulillah dah menggalakkan. Baru ni di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di PLTC, saya bawa buku Mat Kilau sekali. Dan alhamdulillah anak-anak muda banyak beli buku tersebut sebab dia kata mungkin kerana nama dah terkenal, nak difilmkan lagi, nak keluar filem tak lama lagi. Jadi dia orang tertarik untuk baca buku dulu. Dia baca novel dulu. Jadi pada saya ini satu perkembangan yang menarik lah, yang mana kalau dulu kebanyakan pembaca anak-anak muda ni tak hiraukan sangat dengan tokoh-tokoh tempatan. Tapi kali ni dah nampak mereka ni dah mula nak tahu. Termasuk Tok Janggut yang sudah tulis juga. Tok Janggut, Mat Kilau. Antara dua buku yang saya buat memang laris jualannya. Makna banding dengan lebih 10 tahun yang dulu, ada dia punya perubahan terhadap pandangan masyarakat kita terhadap tokoh-tokoh tempatan. Jadi Profesor Khalid Samad kata kita perlu rakamkan tokoh-tokoh dalam bentuk buku. Pak Latif kata dia sama ada orang beli tak beli tu lain cerita, tapi kita rakamkan sebagai penghargaan kepada jasa dia. Jadi pada masa tu saya tulis, sebab ada laku tak laku tu lain cerita, tapi kurangnya sudah rakamkan cerita tu, kisah tokoh ni dalam bentuk novel, dalam bentuk buku ilmiah dah ada orang tulis, dalam buku sejarah pun dah ada orang tulis. Cuma yang ingin juga saya nak kongsi, dulu masa saya darjah 1 dulu, dalam buku dinamakan buku tawarikh ada sebut Mat Kilau. Dah lama dah berapa tahun, 60 tahun dulu, 60 tahun dulu. Dalam buku tawarikh itu disebut Mat Kilau ni sebagai penentang dan penerhaka. Jadi tapi sekarang ni nampak buku dalam buku sejarah Malaysia dah berubah ya. Mat Kilau ni sebagai pahlawan kita menentang penjajah. Jadi bila kalau disebut dalam buku pada anak-anak kita sebut dia ni sebagai penentang penerhaka. Jadi anak-anak akan rasa macam tokoh ni orang jahat ke, contohnya kan. Berbanding dengan Khalid Walid. Pada awal pun orang kata ni pahlawan Islam, pedang Allah. Jadi mungkin tu di antaranya. Tapi sekarang alhamdulillah dah ada perkataan tu dah diubah sebagai pahlawan Melayu yang menentang penjajah. Jadi pembaca dah tahu dah Mat Kilau ni bukan orang jahat. Mat Kilau ni orang baik dan orang yang menentang Inggeris kerana menjajah tanah air sendiri. Jadi ini antara perubahan sekarang yang saya nampak. Jadi ya tuan, dari pandangan peribadi saya lah, sebenarnya saya rasa sumbangan Pak Talib dalam membuat penulisan berkaitan dengan Mat Kilau ni merupakan satu yang sangat saya rasa hebat. Sebab betul seperti yang diperkatakan oleh Pak Talib tadi, terlampau banyak sangat kekeliruan fakta yang boleh kita lihat suatu ketika dahulu. Betul, sebab sekarang ni dalam era modernisasi, kita boleh cari ataupun buat search dekat Google ke kat mana-mana berkaitan dengan Mat Kilau. Contohnya kalau macam saya tadi sebelum memulakan sesi rakaman ataupun sesi live ini, saya cari berkaitan dengan Mat Kilau. Ada 1, 2, 3 artikel yang berkaitan dengan Mat Kilau ni yang menuliskan bahawa sebenarnya Mat Kilau ni adalah pembelut. Saya pun tak faham kenapa dia pembelut. Kalau dia pembelut, dia takkan ada satu gelaran ataupun yang sekarang ni macam Pak Talib ada tulis berkaitan dengan tokoh pahlawan negara Tanah Melayu. Dekat situ saya rasa sebenarnya fakta itu Pak Talib dah selamatkan. Sebab tu saya rasa kenapa orang ataupun generasi sekarang dia cuba cari balik kesahihan fakta tu. Sebab bagi saya kalau dalam internet ni lah terlampau banyak sangat yang mengarut, yang tak apa-apa dah. Saya pun baca pun macam tak mungkin ni tak ni. Sebab tu malam ni kita adakan khas sesi temu bual bersama dengan Pak Talib untuk kita tahu siapa Mat Kilau sebenarnya. Okey, Pak Talib, sebelum kita berehat, sewaktu Pak Talib menulis buku novel berkaitan dengan Mat Kilau ni, tadi Pak Talib ada cakap Pak Talib pergi ke Kota Gelanggi untuk berjumpa dengan guru Mat Kilau. Ada tak pengalaman-pengalaman yang menarik yang Pak Talib boleh kongsikan bersama-sama dengan penonton kita pada malam ini untuk dikongsikan sewaktu Pak Talib tulis novel tu? Ada tak perkara-perkara yang menarik berlaku pada Pak Talib? Dan perkara menarik tu tak adalah, cuma sewaktu saya sampai ke Kota Gelanggi, waktu dah petang. Jadi dalam
gua Kota Gelangi tu rupanya dalam tu gelap sangat. Dia kepekatan gelap dia tu kata orang tu pekat sangat. Kalau buat lampu suduh pun dia orang kata tak nampak apa. Jadi bila nak bila nak masuk ke pintu salah satu gua tadi tu, di luar tadi tu nampak terang sebab ada jam matahari kan, tapi dalam sikit dah gelap. Jadi saya bila berdiri dekat tempat terang tu, kena saya masuk ke dalam tempat gelap sikit. Jadi saya rasa macam satu perasaan apa? Berumah kan. Seriau dia macam seriau itu. Macam tu. Saya rasa kenapa? Jadi memang tempat yang Mak Kilau mendalami ilmu ilmu persilatan itu memang tempat yang luar biasa. Tu pasal tu mungkin dia tak benarkan kita pergi sana masuk seorang-seorang. Kerana ada pemandu, kerana ada orang yang mandu kita masuk dalam tu. Jadi kalau yang kedua, kalau ada benda yang luar biasa, saya pernah dengar daripada penduduk tempatan kenaan dengan kubur Mak Kilau tadi tu. Ada mengatakan waktu dia balik, waktu senja nampak orang menetap jalan dan pergi ke arah kubur. Ada orang nampak waktu tengah malam atau bulan mengambang kan, nampak orang ada situ sedang membaca sesuatu. Jadi banyak cerita-cerita yang macam tu yang saya dengar, dan benda tu saya rasa tak mustahil berlaku. Sebab Mak Kilau ni bukan orang sembarangan, dan dia ni pun dah beberapa kali dikabarkan mati. Dan yang tanam tu batang pisang. Bukan diri dia. Macam tu. Dia beberapa kali dah sampai Inggeris nyangka dia dah mati, dah tak ada lagi dah. Dah orang dah saksikan dia dah memang dah terbujur. Tapi dia muncul balik semula. Jadi dalam hal ni mungkin orang kata nanti ini cerita-cerita dongeng, tapi dalam hal ni pahlawan kita Melayu dulu dia macam-macam ilmu ada. Bukanlah makna dia tak mati bila sampai ajal tu mati, tapi cara tadi tu orang sangka dia mati tapi dia masih hidup. Itu yang kita masih kita hairan. Benda ni bagi orang Pulau Tawar tu biasa macam tu, tapi bagi kita di segi lebih percaya pada sains, teknologi ni kan, rasa ini benda ni tak menasawah macam tu kan. Tapi ialah bagi mereka yang belajar persilatan, bagi ilmu, mereka ni faham benda tu. Betul. Sebab kita dalam Islam pun kita ada dituntut untuk mempercayai dunia alam gaib. Sebab bukan kita nak percaya benda-benda takhayul, tak, seperti malaikat, jin. Itu semua perkara yang kita tak nampak oleh mata kasar. Jadi perkara-perkara yang seperti Pak Talib cakap tadi tu berkemungkinan ada, tapi kita elakkan daripada perkara-perkara takhayul itu akan jatuh hukum kepada syirik. Ya, betul. Berjaga-jagalah, kita kena jaga akidah kita. Bukan kita nak percaya 100%. Betul Pak Talib yang Mak Kilau ada membela ke ataupun ada benda-benda yang tahyul lah. Tapi cuma kita menghormati, ataupun dalam arti kata lain, kalau kita pergi rumah orang, kita masuk, kita kena hormat tempat tu. Kita tak boleh sembarangan nak cakap itu, nak cakap ini. Jadi sedikit info. Tapi kisah tu saya tak masuk dalam novel. Apa dia? Kisah tadi tu saya masukkan. Tapi kisah tadi tu saya tak masukkan dalam novel sebab bimbang nanti pembaca akan rasa lain macam kan. Nanti untuk tambahan perbualan kita, ceritakanlah. Tuan tadi tanya apa benda-benda yang saya rasa benda-benda yang saya rasa ganjil masa menulis kisah Mak Kilau. Ya. Sebab kita pun tahu kalau Pak Talib masukkan kisah-kisah yang agak mistik dalam penulisan beliau, sedangkan penulisan yang tanpa mistik pun kita dah terlampau mendalami, menjiwai sesebuah penulisan Pak Talib. Apatah lagi kalau ada mistik kan, ada yang baca sekejap lagi rasa macam ada pula kiri kanan ada Pak Talib kan. Tapi sedikit info kepada penonton-penonton Ummah Live kita pada malam ini. Di Masjid Pulau Air Tawar tu ada satu tiang seri Pak Talib, yang di mana tempat beliau mengisytiharkan beliau sebagai Mak Kilau. Sehingga hari ni ada lagi kan Pak Talib? Masjid tu dijadikan macam muzium oleh pihak muzium negara, dipelihara masjid tu masih wujud kan sampai sekarang. Tempat dijadikan macam tempat sejarah lah. Ya, kan negara. Memang ada lagi masih lagi ada masjid tu. Kalau ke Pulau Tawar boleh tengok masjid tempat Mak Kilau mengisahkan dirinya sebagai Mak Kilau. Betul. Sebenarnya dekat negara kita ni terlampau banyak sangat kisah-kisah ataupun sejarah yang patut kita
bukan ungkaikan. Jadi hargai sejarah itu, sebab tanpa pahlawan-pahlawan mereka ataupun pahlawan tanah Melayu ni, saya rasa sehingga hari ini tiada lagi negara yang bernama Malaysia. Sebab mereka inilah yang memperjuang sehingga titisan darah yang terakhir. Jadi bukan kita nak mengagung-agungkan, tapi kita menghargai sejarah supaya kita kenal siapa yang mempertahankan negara kita. Okey, baiklah. Kita akan berehat sebentar. Jadi kepada anda yang baru saja menyertai kami pada malam ini, jangan lupa untuk like, komen dan share seluas-luasnya live kita pada malam ini, sebab ini baru permulaan. Ini baru kita kata surface kita bincangkan berkaitan dengan topik kita malam ni, iaitu Mat Kilau. Jadi kita akan berehat sekejap. Kita nak bagi Pak Talib berehat sekejap. Saya pun nak rehat sekejap. Kita pun dah berbual tadi dekat 20 minit. Walaupun 20 minit tu anda rasa bagi anda macam sekejap, tapi kami kat sini, ya Allah, dengan lighting lah dengan Pak Talib, dia nak minum air dulu sebab banyak lagi Pak Talib nak ungkaikan berkaitan dengan Mat Kilau. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, kita rehat sebentar, kembali selepas ini. Assalamualaikum, Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lelok kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம் வரப்போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa, 全部都 OK， 爸爸别担心。 jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana? Ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersiaran secara langsung di page Ummah Today. Kepada anda yang baru saja masuk dalam live kami, kami memohon kepada anda untuk like, komen dan share video ni seluas-luasnya kepada sahabat, kepada keluarga, kepada wall anda, supaya ramai orang lagi dapat tahu berkaitan dengan sejarah kita, iaitu sejarah perjuangan tokoh Melayu, iaitu Mat Kilau sendiri. Okey, sebelum kita membincangkan lebih lanjut berkaitan dengan Mat Kilau ini, Pak Talib sendiri ada apa-apa perkembangan terbaru kali ini? Ada buat buku-buku baru ke ataupun macam mana? InsyaAllah, sebab saya sekarang ni dah nulis pada masa, dah sendiri terbit, sendiri jual. Jadi memang insyaAllah doakan saya sihat dan kuat untuk dapat mengeluarkan lebih banyak lagi novel sejarah. Termasuk sejarah pahlawan Melayu. Banyak lagi tokoh-tokoh tempatan kita yang boleh dinovelkan. Kadang-kadang saya taklah, dalam hal nulis buku ni memanglah kita kena fikirkan keuntungan, memang kita fikirkan pasaran, tapi dalam hal ni kalaulah katakan hanya untuk fikir keuntungan, memang takut nak menulis kisah tokoh tempatan. Tapi saya beranikan diri tulis juga. Laku tak laku tu Allah akan bagi rezeki. Kalau saya macam tu. Yang penting saya nak abadikan kisah tokoh tersebut dalam bentuk novel sejarah. Kurang-kurang besok akan datang, besok adalah anak cucu kita kenal tokoh-tokoh tersebut. Selain pada Mat Kilau Tok Janggut, saya akan tulis juga kisah pahlawan lain. Banyak lagi pahlawan lain, termasuk kalau di Sarawak sana, di Sabah ada Rentap contohnya kan, ada Sarif. InsyaAllah Sarif masyhur ya. Dan insyaAllah doakan saya dapat menulisnya insyaAllah. Dan tokoh-tokoh tempatan ni, kalau kita tengok pada negara maju pun, bahasa maju pun, mereka hargai tokoh-tokoh mereka dalam bentuk dia orang buat filem, dia orang buat rencana, dia orang bentuk buku kan. Tapi
saya mengalami sendiri, kadang-kadang ada yang mempertikaikan, kenapa tuliskan benda macam ni, kenapa. Tapi kalau saya ikutkan cakap dia orang tu, tak ada kerja saya. Tujuan saya tu, tujuan saya tu baik, iaitu nak memperkenalkan tokoh kita, nak memukukan dalam bentuk novel sejarah. Itu tujuan saya sebenarnya. Betul, sebab sama ada dalam apa jua pekerjaan yang kita buat, rezeki tu milik Allah, betul Pak Talib. Kita serahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Esa, sebab kalau saya rasa kita duk memikirkan keuntungan ataupun in return apa yang kita buat, kita takkan ada rasa jiwa sepenuhnya. Tak kisahlah apa juga bidang yang kita curi. Betul Pak Talib? Betul. Sebab kalau kita buat tu niat kita untuk nak kebaikan kan, nak menyiapkan kebaikan, insya-Allah rezeki tu ada. Kalau tak banyak pun adalah Allah tu bagi. Macam kita buka kebun jugalah, buka kebun tanam, kadang-kadang rezeki hasil tu Allah yang menentukan. Kita usaha tanam. Sebagai penulis, saya punya cara saya menulis buku laku tak laku tu bergantung pada rezeki Allah. Betul. Tapi pengalaman saya sendiri, insya-Allah rezeki tu akan ada orang beli. Kadang-kadang tokoh-tokoh yang tak sepatutnya ditulis pun orang beli juga. Jadi kerana tu saya akan teruskan usaha ni, menuliskan kisah sejarah tokoh Islam, tokoh tempatan untuk diabadikan untuk novel sejarah. Itu hasrat saya, minta doakan supaya dapat saya laksanakan. Kalau boleh tahun akan masukkan datang ni boleh banyak lagi tokoh nak diterbitkan, insya-Allah tuan. Tadi berkenaan dengan tadi tu. Berkenaan dengan ada mengatakan boleh saya cakap tuan ya? Boleh. Ya Allah, tolonglah Pak Talib. Kita memang mengalu-alukan apa perkongsian Pak Talib. Tadi ada tuan kata jumpa tulisan mengatakan Mat Kilau ni seorang yang derhaka, seorang yang penentang. Itu memang label oleh penjajah sebenarnya. Jadi kalau ada bangsa kita labelkan macam tu, maknanya kita menyambung balik apa yang penjajah anggap kepada pahlawan kita. Sedangkan kita tengok sejarah dia, Mat Kilau ni bukan orang pembelot. Hang Tuah ada pesan, jangan Melayu derhaka kepada raja. Masa kisah Hang Tuah, kalau baca kisah Hang Tuah, banyak pesanan pada anak-anak pada keturunan dia. Pahlawan Melayu seperti Mat Kilau ni, dia macam tu sifat dia. Dia tak mau derhaka kepada raja pada masa tu, Sultan Wan Ahmad. Walaupun Sultan Wan Ahmad ni pernah mengeluarkan berkeliling mengatakan mereka ni semua adalah pengkhianat, tapi itu sebenarnya desakan Mat Kilau tahu desakan daripada Inggeris yang desak Sultan Ahmad supaya keluarkan surat tadi tu. Jadi Sultan Ahmad sendiri dalam keadaan jadi kita tak boleh anggap sebab Sultan dah keluarkan surat mana dia ni cap derhaka. Tak, pada masa tu Sultan dah dikuasai oleh British. Jadi Mat Kilau tahu apa yang dibuat oleh Sultan tadi tu bukan makna daripada hati dia, tapi desakkan dia pada British dah bertapak di Pahang pada masa tu, dan dia dah kuasai di Pahang. Jadi Mat Kilau ambil jalan tengah, dia berundur daripada Pahang. Dia pergi ke Terengganu, pergi ke Kelantan sebab dia tak mahu derhaka pada raja. Kalau katakan orang yang jenis dia kan tentang balik. Dia akan kumpul pengikut dia untuk lawan raja kan, untuk perang dengan bangsa sendiri, tapi dia nak elakkan daripada perang dengan bangsa sendiri, nak elakkan perang dengan Sultan, menghadap pada Sultan, dia sanggup keluar daripada Pahang. Orang lain menyerah diri tapi dia tak menyerah diri. Dia dengan dengan ayah dia dan dia terus berundur daripada Pahang. Itu membuktikan antara dia ni bukan pembelot. Betul. Dia sanggup meninggalkan tanah air demi untuk menjaga hubungan baik dia dengan Sultan. Kerana tu bila Mat Kilau balik ke Pahang, Sultan Pahang boleh terima dia. Boleh terima dia dengan baik. Sebab dia tahu sejarah dia kan. Jadi ini pada saya tak setujulah kata Mat Kilau tu di mana pembelot dia. Kita soal balik di mana, sebab dia kata Sultan dah keluarkan Islam pembelot. Memanglah Sultan didesak oleh Inggeris untuk keluar macam tu, didesak oleh Inggeris untuk keluarkan hadiah, tangkap mereka ni, dibagi hadiah. Tapi di belakang ada Inggeris yang berusut. Dan pernah satu ketika Sultan Ahmad ni kata biar kami yang menghadapi mereka ni. Inggeris yang masih campur tadi kan. Sebab dia tak mahu Inggeris sama-sama, tapi sebenarnya Sultan Ahmad pergi berunding dengan dia balik
dengan orang tadi, dia kata dia bagi nasihat apa yang patut dibuat. Sambil gelas dia curiga dengan Sultan Wan Ahmad, mengatakan Sultan Wan Ahmad ni dah bermain ketiga dengan pihak penentang pun dia dah baik, dengan ni pun dia baik. Kesudahan dia keluarkan macam tu. Dia paksa Sultan tadi buat perkara yang seolah yang rakyat ni dah anggap mereka ni adalah orang yang telah derhaka kepada raja. Jadi boleh kita bahas balik di mana pembelotnya Mat Kilau. Kalau katakan dia kenapa dia sanggup menyamar diri, sebab dia diburu oleh orang-orang Melayu sendiri yang jadi tali barut British. Dia diburu oleh orang Melayu sendiri yang nak bunuh dia, orang Melayu sendiri nak menangkap dia. Dia terpaksa menyamar diri sebagai kenapa dia menyamar diri? Sebab nak menjaga keselamatan dia. Kalau dia tulis nama Mat Kilau, orang kenal, orang akan cari. Dia buat nama Mat Syam, lepas tu buat nama Mat Din, lepas tu menyamar lagi sebagai Mat Dadu, menyamar lagi sebagai Muhammad bin Ibrahim. Tujuan dia tadi nak mengelakkan orang kenal siapa dia. Dan menurut ceritanya, bila dia menetap satu tempat, bila orang dah agak-agak macam nak kenal dia akan tinggal ke tempat tu. Itu pasal isteri dia ada 4 kali nikah dengan, ada di antara isteri tu yang dia terpaksa tinggalkan macam tu je, sebab dia nak menyelamatkan diri dia. Dia dah agak-agak, dia pahlawan, dia tahu kan. Dia agak-agak orang tempatan tu dah mula curiga pada dia. Tengok dia ni hebat, mengaji, hebat, dan bila berperdatan, orang dah syak-syak, dia akan tinggalkan tempat tu. Dulu tak macam kita, sekarang ni ada handphone, ada WhatsApp bagai kan. Jadi dia jaga tadi tu, dia jaga jangan berhaka pada sultan dan jangan membunuh bangsa sendiri. Dijaga oleh Mat Kilau. Jadi saya nampak di mana mengatakan dia ni pembelot. Segi apa dia pembelot dia? Betul. Sebab itu yang bagi pandangan saya, siapa yang mengeluarkan penulisan artikel berkaitan dengan Mat Kilau mengatakan beliau adalah pembelot itu sangat tidak bertanggungjawab, kerana itu akan mengelirukan lagi banyak generasi muda yang akan datang. Sebab kita tak tahu dalam masa lagi 10-20 tahun betapa canggihnya era modernisasi ni. Sebab sekarang pun era ni pun senang, kita nak cari apa-apa informasi semua kita di hujung jari. Kita ada capaian talian internet, kita ada telefon bimbit, kita ada laptop, kita ada komputer dan sebagainya. Semudah itu je orang-orang awam ataupun pengguna-pengguna seperti kita ni semua untuk mencari maklumat. Jadi kalau anda semua buat carian tentang Mat Kilau di Google ataupun di mana-mana web browser, artikel tu di antara yang paling tinggi ataupun kiranya cariannya yang paling tinggi. Bermakna saya tak tahu adakah itu untuk menarik pembaca-pembaca untuk membaca artikel penulis itu, ataupun hanyalah sekadar untuk menyesok atau mempesongkan sejarah-sejarah berkaitan dengan tokoh pahlawan negara. Sedangkan kalaulah benar seperti Pak Talib kata tadi, kalau betul lah beliau merupakan seorang pembelot, beliau tidak akan diangkat sebagai seorang pahlawan tokoh Melayu suatu ketika dahulu. Betul Pak Talib? Ya, betul. Okey, baik Pak Latif. Sepanjang penulisan Pak Latif berkaitan dengan Mat Kilau ni, semestinya Pak Latif ada menjumpai ataupun menemukan beberapa nilai-nilai yang murni berkaitan dengan Mat Kilau ini. Apakah antara contoh-contoh ataupun nilai murni yang boleh diterapkan daripada Mat Kilau ni kepada generasi yang ada pada zaman ini? Pertama sekali, Mat Kilau ni kita nampak orang yang cinta pada negara dia. Walaupun dia pernah merantau sampai ke luar, sampai ke ni, tapi dia balik ke negeri dia. Sebab dia rasa sayang dengan tanah air dia kan. Dan dia menentang tadi tu kerana mempertahankan tanah air dia. Dan yang kedua, nilai murni Mat Kilau ni yang saya kagum. Pertama, dia menyebarkan ilmu dia. Mana dia tulis satu buku berkenaan dengan ilmu Mat Kilau. Dia tulis dalam tulisan Jawi kan. Saya rasa ada orang simpan lagi. Mana dia nak ilmu dia tu diturunkan pada generasi akan datang. Mana dia tak kedekut dengan ilmu dia. Ada kadang orang pahlawan, dia ilmu dia tu buat mati. Tapi tak, Mat Kilau dia tulis satu buku ada. Tapi saya tak pernah baca. Saya pernah nampak buku tapi orang lain pegang, saya tak sempat baca lagi. Tapi tulis dalam tulisan Jawi dan diceritakan apa ilmu-ilmu yang diamalkan. Dan ilmu tu memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi pertama dia ni tak kedekut dengan ilmu dia dan dia sebarkan ilmu dia kepada generasi akan datang, dan dia cinta pada tanah air dia, dan dia sanggup
mengorbankan diri dia untuk memperjuangkan tanah air. Dan dia satu perkara lagi yang dia tak menderhaka pada pemerintah. Dia tak menderhaka pada sultan. Walaupun dia tahu macam Hang Tuah pernah dia kebunuh oleh sultan, difitnah. Dia kebunuh oleh sultan, tapi dia bila dia dibebaskan dia masih baik dengan sultan lagi. Tak adalah kata dia hasut rakyat, benci pada sultan, dia hasut rakyat sebab menderhaka pada sultan, tak. Walaupun dia tahu yang sultan buat tadi itu tak betul pada dia, zalim pada dia, tapi dia tak mau menderhaka. Itu antara sifat orang Melayu yang saya baca. Baik kalau cerita Hang Tuah ke, Hang Nadim ke, Tok Janggut ke dan sebagainya. Mereka ni memang macam tu sifat dia. Taklah seperti mana biasa berlaku ya, bila tak suka dengan raja, ajak pengikut buat huru-hara. Ajak pengikut bunuh raja. Betul. Dia tu tak macam tu. Dia kata tak apalah, biar kau bundur daripada Nori ni, aku tak mau dengan sultan. Itu juga dengan kisah Datuk Seri Gagap di Negeri Sembilan, macam tu dia bundur daripada Senasi Menanti. Sebab dia pegang prinsip tadi, dia tak mau derhaka dengan raja. Tak mau raja tu, dia tahu dah dipengaruhi oleh penjajah. Itulah antara nilai murni Mat Kilau yang sepatutnya kita boleh contohi. Ada mungkin ada yang lain, kalau dah baca buku nanti kita kan tahu apa dia benda-benda lain. Begitu dengan ilmu kesihatan dia ajar. Dan ada yang mengatakan Mat Kilau ni belajar ilmu silat gayung. Ada macam tu, tapi bukan satu bidang saja dia belajar, macam-macam silat dia belajar sebenarnya. Yang dia mahir bahagian persilatan. Begitu juga dengan kisah dia Mandi Ayembun. Kita kadang kita tak tahu macam mana rahsia Mandi Ayembun, tapi bagi mereka yang tahu dia punya fadilat dia tu, mungkin dia akan buat. Sebab Mat Kilau pernah buat macam tu kan. Kita fikir kenapa lah Mandi Ayembun banyak air paip dalam curah kata dia kan. Tapi ada rahsia yang dia dah ceritakan dalam buku tersebut kan. Saya tuan ni, kalau saya bercakap ni, kalau silap boleh tuan tegur. Saya tak marah kan. Saya ni Allah, sangatlah kerdil orangnya Pak Latif. Saya menganggap Pak Latif ni sebagai seorang yang sangat penuh dengan ilmu. Saya hanya sebagai macam sepai, saya resap je apa yang Pak Latif lontarkan kepada saya dan juga kepada penonton-penonton kita pada malam ni. Okey Pak Latif. Ya, baik. Saya perasan ada satu komen dekat ruangan komen live kita ni. Dia tanya macam mana nak didik generasi sekarang untuk hargai sejarah pahlawan Melayu seperti Mat Kilau dan yang lain seperti Tok Janggut, Rosli Dobi dan lain-lain. Macam mana kita nak terapkan supaya generasi sekarang ni hargai sejarah yang dulu? Baik tuan, sebab pertanyaan tu memang saya pun pernah juga terfikir macam tu. Kerana itulah apabila ada pihak yang nak filmkan tokoh ni, kita bagi sokongan. Bila ada pihak yang nak jadikan animasi, kita bagi sokongan. Sebab dia boleh mendidik generasi akan datang kan. Bila ada pihak yang nak dokumentarikan, kita bagi sokongan. Pasal kita tahu matlamat dia tu untuk nak memperkenalkan tokoh. Kalau ada yang nak buat nobel sejarah berkenaan dengan tokoh-tokoh, silakan. Sebab ini cara kita untuk nak mendidik pembaca supaya menghargai tokoh-tokoh yang ada. Bangsa maju, kalau kita tengok Amerika, Barat, dia menghargai tokoh-tokoh dia. Dia kadang-kadang dijadikan idola, walaupun tokoh dia tu lanun. Macam kisah Viking tu kan. Tapi dijadikan sebagai satu filem, satu drama, menyebabkan penonton merasa macam dia ni hebat, jadi hero. Tapi kita sekarang ni, kita ramai tokoh-tokoh hebat kita boleh dijadikan macam tu, jadikan filem ke, jadikan animasi ke, jadikan komik ke, untuk mendidik generasi akan datang faham, kagum dengan tokoh ni. Daripada mereka kenal tokoh-tokoh yang tak wujud macam Doraemon contohnya kan, macam Spiderman contohnya kan, lebih baik dia kenal tokoh yang benar-benar wujud. Yang Mat Kilaunya, yang Tok Janggutnya, yang Tok Bahamannya, yang Dul Saidnya, macam-macam. Setiap negeri ada tokoh-tokoh hebat dia. Jadi dalam hal ni kita maklum nak buat filem tu perlukan modal, perlukan sokongan. Jadi mungkin ada pihak-pihak yang berkenaan yang boleh bagi grant pada pihak yang nak buat filem tokoh-tokoh tempatan. Ada peruntukan untuk mereka nak buat animasi contohnya kan. Kalau macam tu rasanya boleh. Tapi kalau biarkan sendiri keluar belanja, memang agak-agak payah. Saya sendiri merasa bila sendiri keluar belanja untuk nak terbit nobel sejarah tanpa dibantu oleh mana-mana pihak,
memang kita agak worried. Tapi alhamdulillah bila pembaca beli buku itu dah bantuan pembaca, kemudian dibeli oleh perpustakaan pihak perpustakaan beli. Pada saya itu pun satu bantuan juga, cik tak langsung kan. Jadi ini yang perlu. Di kalangan negara kita ni banyak tokoh-tokoh animasi, tokoh-tokoh komik kan, tokoh-tokoh mereka ni sedia untuk nak buat kalau ada dibagi upah kerja dia, sebab mereka ni bila bekerja tentu nak upah kan. Betul. Jadi cadang saya biar ada nanti macam dibuat oleh pihak-pihak lain kan, ada dia punya peruntukan dia untuk tu. Malah dia kalau nak buat dokumentari dengan burung-burung pun ada peruntukan dia. Apalagi lah nak buat kisah-kisah tokoh-tokoh sejarah kan. Itu pada saya antara cara nak mendidik generasi menghargai tokoh sejarah. Dan sekarang ni pun rasa-rasanya memang dah ke arah tu. Contohnya sekarang ni pihak Kementerian Pendidikan dah jadikan subjek sejarah sebagai tokoh subjek wajib lulus dalam SPM. Ini satu perkara yang baik. Bermakna bila pelajar tahu sejarah tanah air dia, dengan baca sejarah tanah air, semoga tertanam semangat cinta tanah air. Bila dia baca sejarah Islam, semoga bertambah cinta daripada tokoh-tokoh Islam. Sebagai contoh, buku Lestari Adnan, Wirabangsa Jadikan Komsas. Semoga semangat Lestari Adnan tadi itu, berjuang menentang Jepun, menentang tanah air, dibaca oleh pelajar akan jadi satu benda yang baik bagi dia. Mencontohi keberanian seorang askar Melayu mempertahankan tanah air hingga sampai mati, sangat mempertahankan tanah air. Padahal dia ada peluang untuk menyerah, tapi dia tak mau menyerah. Jadi ini satu nilai murni yang baik dicontohi oleh pihak media. Bukan makna kita nak minta pembaca jadi jahat, tak, tapi kurang dia bila perlu nanti negara kita perlukan perjuangan untuk mempertahankan negara daripada musuh, makna ada generasi yang akan sanggup mengorbankan diri untuk mempertahankan negara. Itu yang kita harapkan, insya-Allah kan. Betul, sebab macam mana kita dapat lihat tak berapa banyak sangat filem-filem ataupun penulisan buku, saya rasa banyak yang dah buat, tapi berkaitan dengan untuk menarik generasi-generasi muda sekarang ni lebih kepada digitalization ataupun visualization. Kiranya kita yang kita tahu antara filem-filem berkaitan dengan sejarah adalah Lieutenant Adnan, kita ada siri TV berkaitan dengan Rosli Dobi, kita ada juga yang akan datang ini berkaitan dengan Mat Kilau, ada juga hikayat Hang Tua, Masuri dan sebagainya. Cumanya untuk bagi generasi muda menghargai sejarah-sejarah ini, saya rasa penulisan buku dan juga penerbitan filem ataupun drama bersiri adalah kena sealiran untuk memupuk semangat kekitaan terhadap negara. Bukannya sekadar untuk kita, tak salah sebenarnya untuk kita layan drama yang bergantung kepada permintaan masing-masing, sebab kalau tiada permintaan, pihak produksi tak akan keluar filem ataupun drama yang genre-genre yang begitu, seperti contohnya kita ada macam tadi Pak Letep kata Spiderman, itu semua fiction yang saya rasa memang perlu ada dalam kehidupan seharian. Takkan hari-hari kita nak belajar pasal sejarah, itu orang kata mengisi kekosongan. Tetapi perlu juga kita angkat martabat berkaitan dengan tokoh-tokoh pahlawan kita. Okey, baiklah. Sekarang ni saya dengan Pak Latif pun nak rehat sebentar, sebab lepas ni kita akan sambung di segmen yang terakhir. Kita akan membincangkan sedikit lagi berkaitan dengan Mat Kilau. Jadi kepada anda yang telah bersama-sama dengan kami sepanjang kami bersiaran secara langsung di page Umat Today ni, jangan lupa untuk menekan like, komen dan share seluas-luasnya kepada semua sahabat-sahabat anda dan juga keluarga anda. Jangan ke mana-mana, nantikan kami kejap lagi untuk kami bincangkan sedikit lagi berkaitan dengan Mat Kilau ini. Jadi anda semua boleh minum air, boleh buat apa yang patut dulu, tapi jangan lama-lama sebab kita sekejap je nak rehat ni. Jadi kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden.
kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Assalamualaikum, Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lek-luk kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம் வர போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa 全部都 OK， 爸爸别担心。 jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama kami di Ummah Live setiap hari Rabu jam 9 malam. Okey, baiklah. Kepada anda yang baru sahaja menyertai kami, tak apa. Memang tak terlambat. Sebab apa? Jangan risau. Anda boleh tengok balik daripada awal apa yang kami bincangkan pada malam ini adalah satu topik yang sangat menarik. Di mana sebenarnya pada malam ini kami membincangkan berkaitan dengan tokoh pahlawan negara Tanah Melayu iaitu Mat Kilau. Jadi bersama-sama dengan saya merupakan penulis novel iaitu Mesra dipanggil Pak Talib ataupun nama sebenarnya adalah maafkan saya, Pak Latif ataupun nama sebenarnya adalah Abdul Latif bin Talib. Jadi kepada anda semua yang menonton Ummah Live pada malam ini, kalau anda ada soalan, kalau anda ada yang nak bertanyakan kepada Pak Latif ini, boleh tulis soalan anda di ruangan komen tu supaya saya boleh sampaikan kepada Pak Latif untuk kita bincangkan pada malam ini. Okey, sebelum saya panjang lagi bebel, saya nak kembali kepada Pak Latif sendirilah. Untuk kejap. Okey, saya nampak satu komen tu. Okey, dia tanya apa pendapat Pak Latif kalau cerita-cerita sejarah yang berkaitan iaitu Mat Kilau dijadikan novel atau filem, bolehkah faktanya terjaga? Okey, Pak Latif, dipersilakan. Untuk penulisan novel sejarah, memang saya jaga dia punya fakta dia. Walaupun fakta sejarah tadi itu boleh dipertikaikan, sebab fakta sejarah sampai pada kita tadi itu memang boleh. Fakta sejarah ni benda yang berlaku lama dulu. Makna kalau nak dipertikaikan memang boleh. Tapi penjagaan fakta tadi itu memang dijaga kalau novel sejarah lah. Tapi kalau difilmkan, dia bergantung pada pengarah dia. Dan pengarah dia pun ada cara juga untuk menyampaikan fakta dia. Contoh macam filem Mat Kilau. Bukan makna novel saya tu diadaptasi, tak. Saya tak pernah jumpa pun dengan pengarah dia kan, tak pernah bincang pun. Tapi pengarah dia tu ada cara dia untuk mendapatkan fakta mengenai Mat Kilau. Dan saya juga sebagai penulis novel ada cara untuk menyampaikan fakta dalam bentuk novel. Dalam hal ini pernah saya dan penulis novel Adnan, pernah saya ditemukan dengan pengarah filem Adnan di UPM kan. Jadi dia cerita dengan filem dan saya cerita dengan novel. Memanglah dua bidang ni memang tak sama. Tak semua fakta dalam sejarah novel didapat difilmkan, tak semua macam tu. Filem pun dia terhad mungkin dalam 2 jam kan. Novel dia boleh tebal-tebal pun tak apa. Sejak lahir boleh digambarkan, tapi filem dia ada cara dia. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama untuk memperkenalkan tokoh, untuk nak menceritakan kisah kepada penonton. Matlamat dia sama. Cuma cara penyampaian satu dalam bentuk novel, satu dalam bentuk filem. Mungkin akan datang dalam bentuk animasi pula, dalam bentuk komik. Jadi pada saya masing-masing ada cara untuk menjaga fakta dia. Jadi kalau ada fakta yang tak betul, dia macam penonton boleh komen, boleh bagi tahu kan. Tak betul. Fakta ni tak betul. Jadi kalau benda tu betul berlaku kesilapan, betulkan balik. Kesilapan tu betul. Sebab saya tak katalah saya ni tak ada silap. Ada, mungkin banyak silap. Kalau nak cari kesilapan dia, banyak kesilapan kan. Tapi kalau nak cari kebaikan, mungkin ada kebaikan dia. Jadi terpulang pada pembaca untuk nak mencari apa. Bila baca sebuah novel tadi kan, kalau dia kata aku nak cari dah kesilapan Pak Latif ni, nanti aku nak hantam dalam YouTube,
akan jumpa. Oh, dia kata ayat dia tak betul lah. Fakta yang dia ambil tu fakta yang tak sahih lah. Macam-macam dia akan boleh buat. Tapi kalau nak ambil kebaikan dia, bila baca novel ni saya hargai perjuangan tokoh-tokoh dulu. Bila baca ni saya makin rasa dekat dengan Islam, makin dekat dengan Rasulullah SAW, makin bila Allah. Jadi masing-masing boleh dapat apa yang dia nak kan. Nakkan kebaikan ke, nakkan yang sebaliknya. Jadi pada saya janganlah kita kata filem ni betul ke fakta dia. Ingat matlamat dia untuk nak mempergunakan tokoh. Jadi pada saya kita bagi kebebasan kepada pengkarya ni untuk menceritakan tokoh tersebut baik dalam bentuk filem ke, bentuk novel ke, bentuk animasi ke, bentuk komik ke, biar mereka yang buat kerja mereka. Kalau katakan ada benda-benda yang tak betul, begitu guna secara membina. Tapi kalau katakan tak boleh buat ni, tak boleh buat macam ni, menyekat kreativiti pengkarya. Tak boleh buat macam ni Pak Latif. Tak boleh macam. Jadi bagi kebebasan untuk berkarya, kemudian pembaca boleh nilai balik. Di mana tak betulnya, di mana yang betulnya. Jadi itu yang saya harapkanlah. Pada saya banyak lagi tokoh-tokoh tempatan yang boleh dijadikan novel, dijadikan filem, yang boleh dijadikan animasi. Banyak kisah-kisah pahlawan yang mungkin kalau tak dibuat macam tu, nama dia nanti akan hilang. Dan sekarang datang mungkin sebut nanti Tok Janggut, dia orang akan fikir terbaik lain macam. Dia kata nama Tok Janggut. Jadi dia akan seolah macam tak tahu siapa sebenarnya tokoh tersebut. Jadi kerana tu elok benda ni kita kenalkan melalui filem, melalui novel, melalui komik dan sebagainya. Ya tuan ya. Okey. Betul. Baiklah. Tadi seperti tadi Pak Latif ada berkongsi berkaitan ada lagi banyak-banyak tokoh pahlawan yang sepatutnya saya rasa bahagian penulisan dah banyak. Jadi untuk bahagian membuat filem, membuat komik ataupun animasi, apakah lagi contoh-contoh ataupun apakah lagi pahlawan tokoh tanah Melayu yang patut kita angkat jadikan sebuah tatapan di televisyen selain daripada penulisan dari sudut pandangan Pak Latif? Pada saya antara tokoh lain yang boleh difilmkan ialah kisah Dul Said Pahlawan Naning. Pasal tokoh ni pernah mengalahkan Inggeris dalam perang Naning yang pertama. Itu hebat ya. Dia dengan orang pengikut dia yang cuma petani dalam penanam padi di Naning dapat mengalahkan askar Inggeris, satu kuasa penjajah pada masa tu. Yang pertama kalah, yang kedua tu baru Inggeris menang bila dah banyak orang Melayu balik yang belot. Sebenarnya kalau kita tengok pada sejarah pahlawan kita baik Mak Kilau ke Tok Janggut ke, sebenarnya dia kalah bukan dikalahkan oleh penjajah, tak dikalahkan oleh bangsa sendiri. Sebenarnya bangsa sendiri yang belot balik pada tokoh ni. Dia sanggup menceritakan kelemahan dia pada Inggeris untuk dikalahkan. Mungkin dibagi duit, bagi macam-macam kan. Bukan kita nak kata, tapi ni sejak zaman Melaka lagi. Macam mana Portugis dapat menakluk Melaka contohnya kan. Macam mana pahlawan Melayu dapat dikalahkan. Kadang-kadang yang mengalah tadi bukan askar Inggeris, tak, orang Melayu sendiri yang diupah untuk nak tangkap, untuk nak bunuh. Jadi kita kena ceritakan balik benda ni. Kita kena ceritakan balik kehebatan dia. Macam Dul Said tadi, macam mana taktik dia mengalahkan Inggeris dalam perang Naning yang pertama. Hebat tu. Inggeris tak catat kisah tu dalam sejarah dia kan. Tapi dalam sejarah kita kena kita hargai, kita bangga. Macam mana Dul Said dengan pengikut dia yang cuma nanam padi boleh mengalahkan tentera Inggeris. Itu. Banyak lagi Tok Janggut pun kisah menarik untuk kalau nak di filem. Tapi seperti mana saya kata tadi, belanja filem ni mahal dengan pakaian sesuai pada masa tu, dengan macam-macam perkara kan. Dan kalau saya kata tadi, kalau ada peruntukan untuk filem, mungkin ramai yang boleh buat. Ramai pengarah filem sanggup nak jadikan filem benda-benda tadi kan. Tapi kalau sebab belanja dia, filem tu mungkin sampai juta-juta. Nonton berapa dapat tiket nanti kan. Jadi kita kena fikir juga masalah tu.
Mungkin akan datang akan ada grant untuk filem contohnya, grant untuk animasi dan sebagainya. Mana tahu kan? Betul. Kita sama haraplah akan banyak tuan tokoh tempatan yang perlu difilmkan. Saya rasa kalau diberi peluang kepada semua pengkarya-pengkarya di luar sana, semestinya mereka ingin membuat sebuah filem berkaitan dengan tokoh-tokoh sejarawan yang ada di Malaysia, sebab saya rasa memang terlampau banyak sangat sejarah yang kita hampir lupa. Maybe ini merupakan salah satu inisiatif yang boleh kita selamatkan sejarah negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak selamatkan sejarah? Okey, baiklah, saya tengok pun kita pun dah hampir ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Dengan dah petir semua, bahaya ni sebenarnya. Tapi tak apa, untuk kita bersama-sama dengan Pak Latif, sebelum saya mengakhiri sesi perbincangan ataupun perbualan kita pada malam ni, Pak Latif ada apa-apa kata nasihat ataupun apa-apa Pak Latif yang nak sampaikan kepada pembaca-pembaca setia Pak Latif? Silakan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pembaca buku saya yang baru ini datang ke booth Pak Latif di Pesta Buku Antarabangsa di Kuala Lumpur, yang banyak memberi semangat, ya, banyak beri dorongan, ya, untuk Pak Latif. Kebanyakan mengatakan Pak Latif turut menulis. Pak Latif turut menulis. Ada yang mengatakan Pak Latif, ni soalan yang dia kata Pak Latif umur sekarang ni umur 68 tahun. Wah, Pak Latif masih larat lagi, ya, nak datang ke sini hari-hari ke booth ni, masih larat lagi, ya, nak terbitkan buku. Jadi saya jawab senang je. Orang dulu umur dia lebih daripada saya, masih boleh ke bidang perang. Saya tak boleh perang pun, saya cuma gunakan tulis, kan. Erdogan umur sebaya dengan saya, dia presiden Turki, masih mampu. Takkanlah saya tak boleh hanya gunakan pen pun nak. Jadi ada macam tu. Ada juga yang kata macam-macam lah. Tapi pada saya hargai mereka datang tadi tu untuk bersemuka, untuk nak menceritakan apa masalahnya. Dan saya ucapkan terima kasih, ya. Alhamdulillah, juga kepada Allah, terima kasih kepada pembaca buku saya yang mana ada di antaranya sejak bersekolah rendah baca sampai sekarang. Dah kerja, dah ada anak bini, kata dia masih baca dan dibuat koleksi di rumah masing-masing. Jadi saya ucap, tanpa mereka ni mungkin saya tak kata orang tu, tanpa sokongan daripada mereka ni mungkin saya tak boleh pergi mana. Contohnya, kan. Yalah, maksud saya tu tadi saya dah kata dah, menulis tu bukan untuk nak cari untung saja. Tapi dalam hal ni, bila penulis pada masa macam saya ni menulis pada masa, kurang-kurangnya bila ada sokongan daripada pembaca yang kenaan semua perpustakaan, itu sebenarnya memberi semangat kepada kami untuk meneruskan usaha ni. Kalau katakan di segi kerugian tu memang ada, kadang-kadang kita dah keluarkan belanja banyak, buku kadang tak berapa laku, kan. Tapi itulah pengorbanan daripada seorang penulis. Bukan makna tiap-tiap buku tu larislah kejualan dia, kan. Ada di antara buku kadang tak berapa laris. Tapi rezeki tu ada. Saya yakin dengan tu, rezeki tu Allah akan bagi melalui buku. Sebab penulis ni rezeki dia Allah salurkan melalui buku. Saya yakin tentang tu, tuan. Itu saja yang dapat saya ucapkan. Banyak-banyak terima kasih kepada pembaca buku saya. Dan ada di antaranya yang baru ni dah dapat usaha SPM. Semoga mereka juga dapat usaha yang baik dan dapat menunjuk pelajaran ke universiti. Amin. InsyaAllah. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Itu dia. Sekian sahaja perbincangan kita pada malam ni. Sebenarnya kalau boleh kami nak berbual panjang lagi. Banyak lagi isu-isu ataupun perkara-perkara yang menarik nak saya berbual dengan Pak Latif. Tapi itulah, waktu pun mencemburi kita. Dan saya faham Pak Latif pun ada perkara yang ingin lakukan, penonton-penonton yang kat rumah pun ada perkara yang dilakukan. Seperti mana yang Pak Latif katakan tadi, tidak akan pergi jauh seseorang itu ataupun sesuatu perkara itu tanpa sokongan orang sekelilingnya. Jadi kami di Ummah Today memohon kepada yang melihat ataupun menonton Ummah Live pada malam ini, sertakan sokongan anda dengan menekan butang like, komen dan juga share seluas-luasnya video ini, kerana video ini mempunyai sangat-sangat banyak input-input yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Sebab apa? Siapa lagi kalau bukan kita untuk
menghargai sejarah-sejarah berkaitan dengan negara kita. Itu, tapi sebelum saya mengakhiri perbincangan pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan-ribuan terima kasih kepada Pak Latif kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami pada malam ini. Saya harap lepas ni Pak Latif sudilah bersama-sama kami lepas ni. Boleh Pak Latif? Boleh. Terima kasih juga pada pihak Tuan kerana bagi peluang untuk saya bercakap dalam sesi ini kan. Saya tak langsung ia beri semangat pada saya juga. Masya-Allah. Melahirkan InsyaAllah apa-apa kebaikan daripada malam ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang tu datangnya daripada kami. InsyaAllah kami akan bertemu dengan anda setiap hari Rabu jam 9 malam. Ingat, hari Rabu jam 9 malam dah terpacak depan handphone anda sebab kami akan bawakan kepada anda khas tajuk-tajuk yang menarik dan juga tetamu-tamu undangan yang sangat masyhur di Malaysia. InsyaAllah kalau rezeki kami bawakan yang di luar daripada Malaysia. Doakan kami. Ingat, dah habis tengok video ni, like, komen dan share seluas-luasnya video ni. InsyaAllah akan memberi manfaat kepada orang lain. Sekian daripada saya dan juga Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi.